Hai, Assalamualaikum. Okey, mula-mula kita akan lakar pola hadapan kemeja dahulu. So, sediakan bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan. Terpulang nak lukis dekat pola dekat kertas apa masing-masing ya. Okey, mula-mula kita tandakan poin yang pertama iaitu poin kosong di bahagian bucu kertas pola kita. Okey, tandakan kosong. Lepas tu kita tandakan labuh baju. Okey. Ikut ukuran yang kita dah ukur lah pada pelanggan ya. So, lepas ukur labuh baju ni kita kena buat 2-3 poin lah supaya ukuran kita ni tepat. Okey. So, garis lurus bahagian bawah baju, bahagian labuh baju. Okey, seterusnya yang ini poin 1, labuh baju. Dan tanda daripada kosong 2-3 suku. Yang ini boleh ubah suai, ini adalah bahagian pelipat hadapan. Terpulang kalau nak lipat kecil boleh kecilkan, yang ini tak ada masalah, boleh ubah suai nanti. Tapi untuk permulaan kita buat dululah ikut yang saya tunjuk ni. Nanti kalau dah mahir nanti boleh ubah ikut korang lah kan macam mana. So tandakan sehingga labuh baju. Lepas tu yang ini adalah poin kedua dan poin ketiga. Okey, daripada garisan tadi kita buat garisan tengah badan iaitu 1 inci daripada poin 2 dan 3. Okey, 1 inci. Yang ini pun nanti boleh ubah suai, tak ada masalah. Ini adalah garisan tengah badan. So nanti tandakanlah ya supaya kita tak keliru. Garisan ini adalah garisan tengah badan, ukuran pinggang ke, punggung ke, dada ke, kita ukur daripada garisan ini. So ini adalah poin ke-4 dan poin ke-5. Okey, selepas dah siap garisan ni, kita ambil ukuran bahu bahagi 2. Bahu bahagi 2 boleh lipat tali ukur atau boleh tekan kalkulator, tak ada masalah. Okey, ambil daripada poin ke-4 ya, poin garisan tengah badan tadi, ukur bahu bahagi 2. So bahu bahagi 2 adalah poin yang ke-6. Okey. Lepas tu buat sahaja garisan lurus secara menegak. Okey, lepas tu ambil ukur lilit dada. So dada bahagi 4, lipat tip ataupun kalkulator. Ukur lilit dada bahagi 4, tandakan di garisan tengah badan secara melintang dan menegak. Okey, buat 2 poin macam ni supaya lebih tepat ukuran kita. So dada bahagi 4 ni garis sahaja lurus secara melintang. Okey, pastikan bertemu dengan garisan tegak bahu bahagi 2 tadi. Okey, lepas tu poin ke-7 dan poin ke-8 adalah 7 ke 8 adalah sama dada bahagi 4. Nak ambil ukuran yang menegak tadi boleh, nak ukur balik pun boleh kan. Boleh je ikut masing-masing. So ini adalah poin ke-8. Daripada poin ke-8 tambahkan kelonggaran dada. Terpulang 1 inci boleh, setengah boleh, 3 suku boleh. Terpulang, okey. 1,5 boleh, 2 inci boleh, terpulang lah. So ini adalah poin yang ke-9. Daripada poin ke-7 di garisan tengah badan yang ini nanti jangan lupa label 8 inci ataupun 20 cm daripada garisan dada. Kita buat garisan secara melintang. Ini adalah garisan pinggang. Okey, garisan pinggang yang ini daripada poin ke-9 ni garis sahaja tegak. Okey, kemeja dia macam ni je, dia lurus saja. Kalau nak buat bentuk sikit pun boleh, tak ada masalah pun. So yang di garisan pinggang bermula poin 10 dan dari setengah inci masukkan daripada garisan lurus tadi sebagai poin ke-11. So daripada poin ke-10 garisan pinggang tadi, ambil 8 inci, ini adalah garisan punggung. Okey,
Garisan punggung 8 inci, garisan pinggang pun tadi 8 inci daripada dada. Senang je. Okey, garis lurus secara melintang. Okey, lepas tu garisan punggung ni, point 12. Ambil ukur lilit punggung bahagi 4. Ini untuk ni je lah Kalau punggung dia lebih kecil daripada dada, boleh buat garisan lurus. Boleh ambil garisan lurus tadi saja. Ini kita just untuk check. Kalau punggung dia lebih besar, so kena ikut garisan punggung lah. Tak boleh lah kita ambil garisan lurus dada yang 9 tu. Nanti ketat kan. So yang ini kita ambil garisan punggung ni. Tengok dia lebih kan. Ataupun lebih sikit lah suku ataupun sama. Kalau yang ini takkanlah nak kita ambil garisan ni kan. Maksudnya kena tambah kelonggaran sikit lah daripada ukur lilit punggung. Kita tak nak nanti ketat kan. Tapi terpulang lah kalau jenis orang suka pakai kemeja yang ketat, fit. Terpulang sebab nanti kat bahagian pelipat hadapan tu pun kat butang tu kita ada biarkan sikit kan, kita tak butang sampai bawah kan, so terpulang. Tapi nak untuk keselesaan atau customer lebih suka longgar, masa ukur tu kita kena tanyalah nak longgar ke apa kan. Biasanya memang nak longgar sikit lah, suku inci macam tu kan. Tambahlah sikit kelonggaran, tak perlu besar lah, dalam setengah ke 3 suku pun dah okey ni. So ini adalah point 13. Okey, lepas tu boleh buat curve sikit. Yang pinggang tadi kalau perut dia lebih besar, jangan masukkan setengah inci So kena double check juga perut bahagi 4. Tengok lebih garisan 9 ke ataupun kurang. Yang ni masing-masing nanti So ini basic step sahaja. Okey, sampai labuh baju tu tandakan point ke-14 juga. So daripada labuh baju, tandakan setengah atau 3 suku untuk kejatuhan baju. Yang ni tak nak terangkat lah. Lebih lagi kalau customer ada perut buncit sikit ke apa kan, dia terangkat. Kan? So turunkan sikit, tak perlu banyak. Lepas tu sambungkan membentuk garisan lengkung sedikit sehingga pelipat ni. Dan buat garis lurus lah untuk bahagian yang lipat lebar ni. Okay, garis lurus sahaja. Okey, dah siap bahagian bawah ni, dah okey dah. Okey, lepas tu kita ambil ukur lilit leher bahagi 6. Lipat tip 3 kali melengkung bentuk S. Okey, lepas tu tandakan di point yang keempat. Ini adalah garis tengah badan. Jangan silap tanda ya. Jangan ambil point yang kedua pula. Nanti jadi sempit nanti leher. So ambil point 4 ni, tanda leher bahagi 6, melintang dan menegak. Kita buat bentuk segi empat sama dulu supaya senang nanti kita nak bentukkan lengkung leher tu. Okey, buat macam ni, point macam ni. Lepas tu draft lah segi empat sama. Yang ini leher lelaki dia tak sama dengan leher kurung, nak kena tambah 1 inci ke apa kan, tak perlu. Yang ni kita petak je 1/6 leher, 1/6 leher melintang dan menegak. So yang ini, okey, bawah ni nak tanda point pun boleh. Senang nak rujuk kan nanti sebelum nak mahir tu, buatlah dulu satu-satu. Okey, lepas tu lengkung sahaja, sambungkan 17 dan 18. Membentuk garisan lengkung sedikit. Kita tak nak lengkung bulat betul-betul ya, kita nak agak mendatar sikit lah. Tak adalah lurus, tak adalah bulat. So pakai pembaris lengkung boleh, guna lembut tangan pun boleh. Okey, di hujung bahu kita turunkan 1/2 atau satu suku. Okey, terpulang ya. Lepas tu point labelkan point dia 19. Lepas tu kita garis sambung hujung bahu dengan pangkal leher tadi. Okey, garis. Lepas tu terus buat garis serong tadi. Dan 4 inci daripada atas kita ambil sebagai point rujukan supaya lengkung ketiak kita ni lawa je kan. Okey. Tu masuk yang tu. Buat lengkung lah sedikit. Okey, dah siap kita punya hadapan. Lepas ni kita buat belakang pula. Okey. Okey, sekarang kita nak lakar pola belakang pula ya. Ambil kertas pola perca. So bahagian depan tadi kita dah gunting ikut bentuk tu. Okey, sekarang kita ambil bahagian hadapan yang kita dah potong tu.
Lepas tu sebelum tu ya, mula-mula kita kena buat garisan lurus dahulu. Okey, garisan lurus nak ambil paling tepi kertas pun boleh. Nak buat garisan lurus macam ni pun boleh. Okey, tak ada masalah. So garis sahaja lurus. Okey, garis lurus. Lepas tu ambil kertas pola hadapan. Tengok dekat garis tengah badan tu pastikan sama dengan tepi kertas pola belakang. Okey, lepas tu poin 19 tu pastikan berada di garisan melintang yang kita dah garis tadi. Kita nak tekap daripada situ. So tindihlah garis tengah badan tu pastikan betul-betul dekat tepi. Kita tak nak salah garis, nanti bahagian belakang kita besar. Okey. Lepas tu poin 19 sama bertemu garisan melintang dan garis tengah badan bertemu tepi kertas pola belakang. Macam tu So tengoklah tu. Nak kena pastikan betul sama. Okey, 19 tu kita tekap je poin 19 tu. So ini kita buat garisan lurus secara menegak daripada poin 19 terus ke atas. Okey. Yang ini garisan keruk ketiak nantilah, tapi untuk bahagian belakang. So setengah inci daripada poin 19 tu. Okey, daripada poin 19 tadi yang dah bertemu dengan garisan melintang tadi, daripada situ turunkan setengah inci. So dekat garisan belakang tu 2.20, yang dah turun setengah inci tadi 21. Okey, so selak dulu sikit macam ni. Lepas tu kita ambil garisan pembaris lengkung, kita draft lengkung sedikit di bahagian belakang. Ini nak lurus boleh, tapi lebih kemas kalau lengkung sedikit. Okey, lakar lengkung sedikit macam ni. Okey, lepas tu ambil pembaris siku ni kan. So kita garis serong sedikit untuk keruk ketiak belakang ni. So beza garisan serong dan garisan tegak tu adalah kalau bahagian belakang yang ini sedikit saja dalam suku inci. So lakar je lah, kita ikut lengkung bawah tu tapi guna garisan serong baru yang kita lakar tadi. Dia ada beza nampak tu. Lelaki perempuan sama je, dia ada beza. So beza yang garisan lengkung dengan ni adalah suku. Yang untuk hadapan dia banyak sikit, dalam 3 suku, setengah ke 3 suku. Jangan samalah. So yang bahagian sisi badan ni kita trace sahaja, ikut je dengan hadapan. Okey. Okey, dah ikut ni sampai bawah. Lepas tu bahagian bawah ni sebenarnya kalau nak lengkung boleh, nak lurus pun boleh. So ambil garisan labur baju hadapan yang lurus melintang tu. So kita tekap je. Buat garisan lurus juga. Kalau nak curve boleh, terpulang ke meja ni tak ada masalah. Boleh je mana-mana. Kan, ikutlah yang nak macam mana kan. So ini dah siap. Bahagian belakang senang je kan. So ini kita label garis tengah badan lah, tapi untuk bahagian belakang. Okey. Nanti kita buat papan bahu pula dan tangan. Okey. Okey, untuk papan bahu kita ambil kertas pola yang lain. Yang barulah Okey, lepas tu kita buat satu garisan melintang. Okey, yang ni terpulanglah tak ada ukuran. So buat je garisan melintang satu. Dan kita ambil bahagian pola hadapan yang kita dah gunting tadi. Kan? Okey, lepas tu kita samakanlah poin 19, pastikan bertemu dengan garisan melintang tadi. Pastikan garisan tengah badan hadapan tu di tepi kertas pola. Pastikan betul-betul kat tepi. Kita tak nak nanti ukuran kita akan lari. Okey, nak ukur boleh. Nak tekap terus pun boleh. Kalau nak ukur daripada pola pun boleh kan. Tapi yang ni nak senang kan. Nak bagi korang faham. So tekap je daripada pola hadapan tu. Kita nak ambil poin yang 19 tu sebenarnya. Okey, ambil poin 19 tu. Pastikan bertemu dengan garisan melintang. So kita samakanlah elok-elok. Tandakan sebagai poin baharu untuk papan bahu. Okey, lepas tu ni poin 22. Okey, poin 22. Lepas tu terus buat garisan menegak. Dan tandakan yang ini ukuran 10 cm.
10 cm ni. Okey, tandakan dekat ni. Lepas tu buat 2 lah supaya tepatlah kita punya garisan tu. Okey, tandakan dan garis melintang. Melintang panjang, okey. Okey, ni dah 10 cm ya. Tandakan poin baru 23. Okey, lepas tu poin 17 yang hadapan tadi leher tu, bawa naik terus garisan lurus tu. Terus je. So, samalah, maksudnya leher bahagi 6 lah. Dekat papan bahu ni. Dan setengah inci daripada garisan tadi tu. Kiranya 1/6 tambah setengah. Okey. So, nak senang tekap je macam ni. Poin baru 24 dan 25. So, buat garisan menegak juga dekat 25 tadi tu. Okey. Lepas tu, satu suku daripada 25 di garisan tegak tadi sebagai 26. Poin 26. Okey. Lepas tu, ukur yang hadapan. Kan 17 dengan 19 tu. Lepas tu buat garisan yang sama dengan ukuran tadi daripada poin 26 dengan 27 tu. Buat garisan sama. Kalau 6 inci 6 inci lah. Kalau 6 suku 6 suku lah. Pastikan sama. Okey. Lepas tu tandalah sebagai poin baru 27 tadi tu. Lepas tu ambil garisan pola belakang, letak juga di posisi yang sama. Pastikan samalah, ketiak sama. Lepas tu garis tengah badan tu sama dekat tepi kertas. Okey, lepas tu poin dekat yang poin 19 tu pun sama. Okey, letak elok-elok, pastikan sama. Kita tak nak lari walaupun sikit. Nanti dia akan lain kalau dia lari. Okey, lepas tu dapat macam tu kan. So, ambil pembaris, kita lakar sedikit garisan lengkung menyambung poin 27 tadi. Tu. Okey, kita lakar sikit lengkung macam tu. Pastikan sama, okey. Lepas tu baru kita garis sambung yang bahu belakang dekat papan bahu ni macam tu. So, yang leher belakang kita lengkung sedikit begini. Macam tu. Okey. Dah siap dah papan bahu kita. Sekejap saja dan simple sahaja sebenarnya. Okey, dah siap yang ni boleh potong. Lepas ni kita akan buat pola tangan pula. Okey. Okey, sekarang kita nak lakar bahagian tangan. Yang ini saya akan tunjuk 2 lah. Tangan panjang dan tangan pendek. So, terpulang nak buat yang mana. Okey, tutorial pun saya akan tunjuk dua ni lah. 2 tangan lah Okey, so mula-mula tandakan kosong di tepi kertas. Dan tandakan labuh tangan. Okey, kalau panjang, panjang lah. Kalau pendek, pendek. Yang ini mula-mula saya akan tunjuk tangan panjang dahulu. Yang ni simple, ada cara lain sebenarnya. Tapi boleh je guna yang ni pun boleh. Okey, yang basic. Okey, tandakan labuh tangan. Lepas tu kita akan garis melintang. Okey. Tadi tepi pangkal tangan tadi kosong. So, yang ini adalah 1. Okey, labuh tangan. Okey, lepas tu nanti ambil ukuran dada. Okey, ambil, kira guna tip kalau nak guna tip. Dada bahagi dengan 8. Okey, dada bahagi 8. Okey, ataupun kalau guna tali ukur, lipat 4 kali. Jangan lipat S. Kalau lipat S bahagi 6 kan. So, ni lipat 4 kali tadi 2. So, lipat lagi sekali. Kena bahagi betul-betul dia punya sama panjang lah sama panjang dia punya tu. Okey, lepas tu tandakan. Okey, bahu dada bahagi 8. Kalau nak double check, ukur guna tekan kalkulator lah. Sama tak ukuran. Okey, terpulang. So, buatlah garisan melintang. Ini adalah poin kedua. Okey, kosong kedua adalah dada bahagi 8. Okey, lepas tu ambil lagi ukuran dada bahagi 4. Okey, dada bahagi 4. Lipat tip 2 kali. Lepas tu tanda di garisan melintang tadi sebagai poin ketiga. 2 ketiga adalah dada bahagi 4. Okey, lepas tu kalau hujung tangan ni sama je, lengan pendek lengan panjang sama. Ukur lilit hujung tangan. Kalau lengan panjang ukur lilit hujung tangan. Ni tandakan dekat sini dulu. Okey, lepas tu
ukur lilit tangan bahagi setengah. Lepas tu kita tambahkan kelonggaran 3/4. Yang hujung tangan ni sebab kita ada pleat nanti, kita ada lipatan dia kan, so tandakan 3/4. Okey, sebagai poin keempat lah. So yang ini garis serong. Lepas tu beza ni dalam setengah ke 3 suku. Jangan lebih daripada 3 suku. Kita tak nak kembung sangat. So guna pembaris lengkung. Kita lakar sedikit lengkung di bahagian keruk tangan ni. Keruk ketiak ni ya. Okey, lengkung elok-elok. Lepas tu sambung garis poin 3 dan 4. Yang ini kalau nak, ni ada dua. Kalau nak lurus boleh. Yang putus-putus ni saya buat lurus lah. Ataupun guna garisan lengkung, kita lengkungkan sedikit. Ada setengah tak suka kan. Biasanya macam kemeja batik, macam tu kan, yang jenis kain lembut tu. Dia suka lengkung tapi terpulang lah. Yang sekarang ni hipster kan. So nak lurus je, nak bagi nampak lawa je kan. Fit je kan. Terpulang. So mana-mana lah So yang ini nanti kalau nak buat tangan pendek, so tandalah labur tangan pendek. Biasanya kalau dewasa tu dalam 9 ke 10 macam tu. Dah okey dah tapi terpulang lah, ikutlah ukur pelanggan. So tandakan labur dia dan buat garis melentang. Yang ni saya buat garis putus-putus sebab nak bezakan. So kalau korang betul-betul nak buat garis dengan pendek, so buat je garis lurus biasa. Okey. Yang ini lepas tu ukur yang dekat 1/8 dada tadi. So bawa ke garisan ni. Kalau tak ada ukur lilit lengan yang ini ukur lilit lengan. Kalau tak ada, yang ini 1/8 dada, tolak je nanti dalam 1/2 ke 2 untuk hujung tangan. Tapi kalau ada ukur lilit lengan, boleh guna ukur lilit lengan dan tambah kelonggaran sama macam hujung tangan saya tunjuk tadi. Okey, lepas tu bentukkan lurus atau curve macam ni. Okey, bentukkan. Yang ini memang saya buat putus-putus sebab nak tunjukkan. Okey, lepas tu hujung tangan kalau nak buat kejatuhan sedikit pun boleh. Kita tak nak macam terjungkit sangat kan. Dalam setengah macam tu. Setengah ke 3 suku, turunkan sedikit. Lepas tu kita buat lengkung. Tak banyak lah. Setengah, saya rasa setengah tu dah okey dah. Okey, yang ini terpulang. Yang ini kalau optional saja. Kalau tak nak buat pun boleh, tak ada masalah. Okey. Untuk lengan panjang tak perlu lengan panjang tak perlu nak naikkan dan turunkan, tak perlu. Okey, ini tangan pendek, yang bawah tu tangan panjang. Okey. Dah siap. Yang ni boleh potong. Okey.